graduan Ramadan. Semua kita maklum bahawa bulan Ramadan yang kita lalui disebut bulan tarbiyah, bulan latihan. Setiap latihan tentunya ada exam. Hujung pada exam ada penilaiannya, dan di sana ada yang lulus, ada yang gagal. Kepada yang lulus akan dibuat program graduasi untuk mereka. Jadi kita nak tengok kita ni termasuk di kalangan ciri-ciri mereka yang lulus ujian Ramadan kah, ataupun yang fail, gagal dalam ujian Ramadan. Ayat ni kita nak sedarkan pada pagi ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk melihat ciri-ciri mereka yang lulus ujian Ramadan, saudara dan saudari sekalian boleh rujuk kepada surah At-Taubah ayat yang ke-112. Surah At-Taubah surah yang ke-11 ayat yang ke-112, di mana ayat ini Allah Subhanahu wa taala mencirikan kepada kita ciri-ciri mereka yang lulus ujian Ramadan. So kita nak tengok kita ni makan siku ataupun tidak. Kalau kita ni orang kata makan siku tadi, alhamdulillah. Kalau tak ada pada kita, jawabnya innalillah. Saya membaca nafnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. At-taibun al-'abidun al-hamidun as-saihun الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. صدق الله العظيم. Surah At-Taubah ayat 112, yang bermaksud At-taibun, jadilah mereka hamba yang sentiasa bertaubat. Kedua, Al-'abidun, jadilah mereka hamba yang sentiasa beribadah. Ketiga, Al-hamidun, jadilah mereka hamba yang sentiasa memuji Allah. Keempat, As-saihun, jadilah mereka yang melihat sesuatu itu dengan penuh pengajaran. Kelima, Ar-raki'un, jadilah mereka hamba yang sentiasa raka' kepada Allah. Keenam, As-sajidun, jadilah mereka hamba yang sentiasa sujud kepada Allah. Ketujuh, Al-amiruna bil ma'ruf, jadilah mereka hamba yang sentiasa menyuruh manusia lain melakukan kerja baik dan kerja ma'ruf. Ke-8, wannahuna 'anil munkar, jadilah mereka hamba yang sentiasa mencegah seseorang daripada melakukan hal yang mungkar. Dan ciri yang ke-9, wal hafizuna li hududillah, jadilah mereka hamba yang sentiasa menjaga hudud dan batas sempadan agama Allah. Wa basyiril mu'minin, dan berilah berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Itulah dia secara jelas Allah Subhanahu wa taala shortlistkan kepada kita ciri-ciri mereka yang lulus ujian Ramadan pada siri yang lepas yang semua kita ikutinya. Jadi insya-Allah atas semangat ini kita cuba buat sedikit postmortem dan perhalusi satu demi satu, dan daripada situlah kita boleh menilai akan kedudukan diri kita masing-masing. Ciri graduan Ramadan pertama ialah at-taibun, jadilah mereka hamba yang sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara muslimin dan muslimat sekalian, sepanjang bulan Ramadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita satu doa yang diminta supaya sentiasa kita ulangnya seberapa kerap yang mampu. Doa yang berbunyi, Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa
fa'fu 'anna, yang bermaksud, wahai Allah, sesungguhnya kamu adalah Tuhan yang Maha Pengampun dan lagi mulia. Wahai Allah, ampunlah dosa kami dan maaflah segala kesilapan dan kesalahan kami. Itu dia tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bagaimana Nabi ajar kepada kita melangkah saja ke 1 Ramadan berakhir dengan 30 Ramadan, isikan, basahkan mulut kita dengan menyebut doa ini pada bila-bila masa. Kerana tidak ada sesuatu yang paling mustahak kita nak kecuali pengampunan dosa daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab isu pengampunan dosa ni tidak ada sesiapa pun yang boleh lakukannya. Ini betul-betul kuasa witu Allah Subhanahu wa taala. Hatta para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam pun tidak diperuntukkan oleh Allah untuk mengampuni dosa bagi setiap umatnya yang melakukan kesalahan dan kesilapan. Bahkan apa yang berlaku pada agama Kristian, konon-kononnya mendakwa bahawa Nabi Isa boleh ghufranul khataya, boleh mengampunkan dosa orang-orang Kristian yang melakukan kesilapan. Dan hal ini diperturunkan kepada padri-padri di gereja. Ini merupakan satu pembohongan daripada mereka yang mengeksploitasi agama Kristian dengan cara yang tidak betul. Jadi jelasnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apabila kita diminta berdoa dengan doa ini, memberi makna kita diminta sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat dengan tata caranya bermula dengan cara kita menyesal atas dosa yang kita lakukan. Kedua, kita berazam untuk tidak melakukannya pada masa-masa yang mendatang. Dan ketiga, kita akan bilas balik. Kalau selama ini kita menghidupkan semangat dosa, kita buang dosa dan kita akan bilas dengan semangat pahala yang kita isi pada diri kita. Kalau selama ini kita berdosa kerana kita lalai, nah, kita buat replacement, penggantian dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara muslimin dan muslimat sekalian, alang-alang menyebut tentang dosa, maka saya nak ulang sekali lagi, mungkin tuan-tuan dan puan-puan sudah pemaklum bahawa pertama sekali sifat manusia ini memang jenis berdosa. Berdasarkan kepada hadis Nabi SAW yang berbunyi, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun, yang bermaksud setiap manusia melakukan dosa dan kesalahan, dan sebaik-baik dosa dan kesalahan itu ialah bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Justru para hukama menyebut adalah tidak aib dan tidak segan, tidak aib untuk seseorang itu melakukan dosa dan maksiat. Yang aibnya ialah dia tidak bertaubat daripada dosa dan maksiat tersebut. Saya ulang suara sekali lagi, atas semangat kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun, maka nobody perfect. Tidak ada seorang pun manusia yang sempurna. Semua manusia buat dosa. Orang alim dosa cara orang alimnya, orang jahil ya sama telah dosa cara jahilnya, orang kaya dosa cara kayanya, orang miskin dosa cara miskinnya, orang sakit dosa cara sakitnya, orang sihat buat dosa cara sihatnya. Apa yang jelas ialah tidak aib untuk seseorang itu melakukan dosa. Apa yang aib ialah dia tidak membuat U-turn, dia tidak bertaubat daripada dosa dan maksiat yang mereka lakukan itu. Jadi biarlah kita berada pada tahap memang kita berdosa, tapi lebih penting daripada itu kita ada hasrat untuk kembali ke pangkal jalan, bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama. Yang kedua, dosa ini semua kita maklum, ada dosa yang direct line dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak membabitkan manusia. Dan kedua, ada dosa yang kita lakukan itu membabitkan manusia. Dosa kita dengan Allah, contoh tak salat, tak puasa, tak zakat, tak haji,
ataupun kalau standard kita yang berada di masjid ni bukan dosa tak solat kan, dosa kitanya mungkin cuai ketika solat, dosa kita mungkin melengah-lengahkan solat, dosa kita mungkin tak khusyuk ketika solat, apalagi dosa kita standard hak ada mungkin dosa lalai daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dosa yang sering kali berlaku kepada orang al-khawas, orang yang sudah pun komitmen dengan agama. Paling banyak dosa mereka lalai daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Kaedah menyebut apabila kita melakukan dosa itu dengan Allah, maka insya-Allah agak mudah nak selesai. Agak mudah nak selesai. Hanya dengan cara kita bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah, minta ampun, minta maaf daripada Allah, dan kita berazam tidak akan mengulangi lagi dosa tersebut, dan kita mulai istiqamah dengan ajaran Islam. Katakan dosa kitanya apa dia? Dosa kitanya solat tidak khusyuk. Saya tak kata dosa kita tak solat, kerana standard kita na'udzubillah takkan tak solat lagi kan, dah solat. Tetapi dosa yang paling halusnya ialah solatnya tidak khusyuk. Itu dosa, of course itu dosa. Maka cara kalau kita benar-benar nak bertaubat, at-taibuna, sebagai nak menjadi graduan Ramadan yang lulus, maka pertama sekali kita mesti solat kita ditingkatkan menjadi khusyuk. Dan pada masa itu kalau mereka yang seringkali melewatkan solat, nah solat pada awal waktu. Pokok yang saya nak sebut di sini tuan-tuan dan puan-puan, dosa kita dengan Allah insya-Allah mudah nak selesai. Apa yang menjadi masalah sekarang ialah dosa kita dengan manusia. Ini yang rumitnya. Dosa yang kita khianat orang, dosa yang kita aib orang, dosa yang kita cabul orang, dosa yang kita curi hak orang, dosa yang kita umpat dan cela orang, dosa yang kita mengurangkan hak orang. Yang ni agak rumit nak selesai. Kenapa rumit? Sebab tak cukup dengan orang ini bentang sejadah, buat solat sunat tauban, tak selesai. Hatta kalaupun menangis keluar air mata darah sekalipun bertaubat juga tak selesai. Kenapa? Kesalahan dia ini mesti dirujuk kepada orang yang dia buat salah. Tak cukup dengan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Kerana itulah disebut dosa dengan manusia ini agak rumit nak selesai, payah nak selesai. Allahumma illa an yarudda ala huquqil insan, kecuali kita memulakan semula hak-hak manusia. Contoh simple, katakanlah Pak Imam masjid ni kehilangan duit RM1,000. Duit orang yang bayar zakat fitrah kat itu, kumpul, masuk dalam beg, solat asar, letak, sudah beri salam, tengok-tengok hilang. Siapa yang kebas? Kita lah rupa-rupanya. Pulang bin pulang yang kebas. Dan kita tak minta maaf dengan dia, kecuali kita hanya minta maaf dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wahai Allah, ampunlah dosa aku mencuri duit Pak Imam RM1,000. Pada masa itu apakah dosa kita mencuri RM1,000 tadi lepas? Tak. Maaf, Allah tak pelahap untuk mengampunkan dosa kita pada masa itu, kerana kesalahan kita pada masa itu bukan sekadar melibatkan Allah, ya, mencuri juga melibatkan hak Allah, langgar batas agama, tapi lebih penting orang ini terlibat dengan manusia. Maka pada masa itu nak tak nak, pergi ke peringkat silingnya, orang ini mesti datang jumpa dengan imam dan minta maaf. Pada masa itulah baru selesai masalah dosa dia dengan